Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam Info Agensi Islam. Kali itu bersama Islamic Information Center atau IIC dalam slot K-Circle. Bersama personaliti kita pada kali itu iaitu yang berbahagia Ustaz Haji Ahmad Soekarno bin Saini. Beliau merupakan pemangku Timbalan Pengarah 1 merangkap Ketua Bahagian Dakwah di Jabatan Agama Islam Sarawak. Selainnya juga, antara tanggungjawab lain yang dipikul ialah beliau merupakan ahli Persatuan Konseling Antarabangsa Malaysia. Beliau juga merupakan ahli Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Sarawak PUMCS, EJK Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Sarawak PUMCS dan juga ahli Persatuan Kebajikan Darusshifa Malaysia Cawangan Sarawak. Betul Ustaz? Oh? Okey, dengan tajuknya hari itu pengajian perubatan Islam. Silakan Ustaz. Terima kasih pengacara kita Puan Farah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi pada kali ini kita akan membicarakan tentang satu siri pengajian pengubatan Islam dan kita akan membahaskan daripada bab 1 pengantar pengubatan Islam yang telah disusun oleh almarhum Datuk Dr. Harundin. Beliau juga adalah merupakan mantan pensyarah dan mantan dekan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan ini adalah buku yang telah disusun oleh beliau selama beliau menjadi jurulatih kiranya ataupun pengamal pengubatan Islam Darusshifa. Dan buku ini disusun apabila beliau mendapati modul yang telah disampaikan kepada lebih kurang puluhan ribu anak muridnya di seluruh Malaysia, dari Sabah, Sarawak sehingga ke Perlis. Jadi dengan adanya model buku yang telah disusun oleh beliau ini, kalau tidak silap saya sebanyak 5 jilid kesemuanya. Jadi ini menjadi panduan kepada penuntut-penuntut ilmu pengajian pengubatan Islam untuk mentelaah, untuk mengkaji salah satu daripada cabang ilmu yang sebelum ini dilupakan oleh orang ramai. Alhamdulillah melalui usaha ini sehingga kini lebih kurang 25,000 anak murid ataupun bekas pelajar yang telah menamatkan pengajian di dalam pengubatan Islam yang diasaskan oleh almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin. Jadi untuk kali ini saya ingin membicarakan tentang betapa ilmu pengubatan Islam ini merupakan salah satu daripada cabang-cabang ilmu di dalam Islam itu sendiri. Kerana kalau kita menelusuri sejarah, dengan adanya Islam ini, maka umat manusia yang berada di dalam keadaan jahiliah pada masa itu, minda mereka terbuka, di mana mereka ini tahu apa tujuan kehidupan mereka dan siapa yang layak mereka sembah, siapa yang layak untuk mereka memohon pertolongan, memohon bantuan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara dan saudari sekalian, di dalam mukaddimah pengarang ini juga almarhum Datuk Harundin ada menyatakan bahawa sesungguhnya Al-Quran mengandungi ayat-ayat syifa, iaitu ayat-ayat penyembuhan bagi orang-orang yang menghayati dan meyakininya. Ini dibuktikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Maksudnya, dan kami turunkan daripada Al-Quran yang menjadi penawar
dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, di dalam dunia mutakhir yang serba canggih ini, penyakit manusia pun berbagai aneka ragamnya. Ada penyakit jasmani dan tidak kurang juga penyakit-penyakit rohani. Disebut sebagai penyakit fizikal dan penyakit spiritual. Dan rintitan daripada itulah kita memerlukan petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lahir daripada rawatan ataupun pengubatan Islam yang telah diasaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan ia juga bukan semata-mata untuk merawat penyakit fizikal, malah juga boleh kita ikhtiarkan untuk penyembuhan-penyembuhan dari sudut jasmaninya atau fizikal, rohani, dan dalam pada itu kita tidak nafikan peranan perubatan alopati, perubatan moden dan lain-lain perubatan seperti Ayurveda, perubatan homeopati, urut tradisional dan sebagainya. Dan ini adalah pelengkap, perubatan Islam ini adalah pelengkap yang menunjangi segala disiplin perubatan ikhtiar manusia ini. Kerana kalau kita melihat, menelusuri sejarah Islam zaman dahulu, perubatan alopati itu sendiri pun diasaskan oleh salah seorang ulama Islam, iaitu Ibn Sina. Ibn Sina yang dikenali di barat sebagai Avicenna. Dan setiap tahun orang-orang Eropah akan menyambut hari Avicenna, iaitu hari kelahiran Ibn Sina ini, sebagai satu pengiktirafan kepada ahli perubatan alopati ataupun ahli perubatan moden dalam mengasaskan ilmu perubatan kepada manusia sejagat. Dan Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah sebagai satu tunjang kerana di samping ia merupakan doa ataupun dicampuri dengan lain-lain mekanisme seperti herba dan khasiat-khasiat minyak daripada binatang tertentu yang diru'yah dan sebagainya. Ia melengkapi ilmu-ilmu perubatan itu sendiri. Dan di dalam buku siri pengajian pengubatan Islam ini, ia juga adalah merupakan buku panduan utama di dalam kuliah-kuliah pengubatan Islam Darussyifa di seluruh Malaysia, di mana pengambilannya dilakukan setiap tahun. Dan harapan penulis, iaitu almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin, supaya usaha ini mampu menghapuskan kekeliruan dan memperbaiki persepsi umum masyarakat, khususnya umat Islam sendiri, terhadap pengubatan Islam. Di mana kalau disebut pengubatan Islam, ada di antara kita menyamatarafkan ahli-ahli pengubatan Islam ini sebagai bomoh. Ianya adalah amat terpesong sama sekali. Di mana pengubatan Islam ini ilmunya ataupun asasnya ialah daripada Al-Quran, As-Sunnah dan ijtihad ataupun pengalaman-pengalaman ulama salafus soleh. Manakala bomoh ini adalah suatu ilmu yang di luar daripada syariat Islam. Dan sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW juga ada menyatakan bahawa ada 33 ayat manzil yang disenaraikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang terkenal. Dan di antara ayat-ayat tersebut ialah daripada surah Al-Fatihah sehinggalah kepada surah An-Nas, iaitu penutup surah di dalam Al-Quran. Ada 33 ayat. Tuan-tuan boleh Google di dalam internet apakah ayat-ayat manzil 33 seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW itu. Dan
Dan ayat-ayat ini merupakan amalan, pengamal-pengamal pengubatan Islam untuk mereka merawat di samping berdoa, dan perlu saya nyatakan juga iaitu ikhtiar rawatan ini bukan sahaja dilakukan kepada manusia, malah boleh juga dilakukan kepada haiwan. Rawatan-rawatan pengubatan Islam juga boleh dilakukan kepada benda-benda mati, seperti bangunan, rumah kediaman, pejabat, sekolah, jalan raya, jambatan, malah kenderaan sekalipun. Kerana benda-benda ini memang tidak asing kepada makhluk-makhluk ghaib yang sentiasa menumpang, mengganggu dan sebagainya. Jadi tujuan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang merupakan doa ini ialah untuk memberi peringatan dan mengusir mereka daripada membuat gangguan terhadap manusia. Dan salah satu juga yang kita ingin ingatkan ialah bahawa apabila disebut pengubatan Islam ini bukan seorang pengamal yang semata-mata kerjanya menangkap jin ataupun memberi tangkal azimat. Jauh sekali daripada itu. Mungkin menangkap mengusir jin itu betul, tetapi menangkap itu seperti mana kita bacakan di dalam hadis ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat, beliau diganggu oleh jin, iblis, dan beliau menyatakan beliau dapat menangkap jin tersebut. Kemudian beliau menyatakan jika tidak kerana mengenangkan saudaranya diberi kelebihan untuk menguasai jin ini, sudah tentu jin ini beliau ikat di tiang masjid di Madinah untuk permainan budak-budak. Jadi itu mafhum daripada hadis Rasulullah SAW. Dan perlu juga kita nyatakan di dalam buku pengubatan Islam ini bahawa ilmu pengubatan Islam ini merupakan ilmu yang boleh dipelajari. Manakala jika ia didapati melalui mimpi, pertapaan, menurun, ataupun dianugerahkan oleh makhluk gaib yang mengaku sebagai Sunan Wali Songo dan sebagainya, atau apa-apa cara yang pelik, itu amat menyalahi daripada syariat Islam. Kerana ilmu-ilmu yang tidak tahu asal-usul dan pokok pangkalnya itu boleh membawa kepada kesesatan. Dan ilmu pengubatan Islam ini juga seperti yang dinyatakan di dalam buku ini merupakan ikhtiar penyembuhan berpandukan Al-Quran, Al-Hadis dan ijtihad salafus salih. Ianya amat meluas seperti yang saya sebutkan tadi. Boleh kita gunakan untuk merawat manusia, boleh kita gunakan untuk merawat haiwan, kediaman, prasarana, jalan raya, jambatan dan sebagainya, hatta kenderaan sekalipun. Dan manakala sebahagian penyakit boleh dirujuk ke hospital, ke klinik, tetapi penyakit rohani, tuan-tuan dan puan-puan, tidak dapat dirawat di hospital, melainkan ianya berkisar kepada penyakit mental melalui terapi, psikologi, kaunseling dan sebagainya. Okey? Dan penyakit-penyakit ini lebih sesuai untuk dirujuk kepada ilmu-ilmu pengubatan Islam seperti yang dinyatakan di dalam buku tersebut. Dan saya ingin juga nyatakan bahawa di dalam buku ini ada dinyatakan tanda wujudnya gangguan makhluk halus di sesuatu tempat ataupun kepada seseorang ialah apabila dia merasa sukar untuk tidur, merasa panas atau sejuk yang luar biasa, rimas, ataupun anak kecil kerap menangis dan takut kembali ke sesuatu tempat. Kalau kita takut kembali ke tempat kerja kerana di sana kita merasakan kita tidak selesa, kemungkinan itu adalah merupakan gangguan di tempat kerja. Dan insya-Allah untuk konsep pengubatan Islam yang dibicarakan di dalam buku pengantar
pengubatan Islam ini kita akan bicarakan selepas ini. Ya, bertemu lagi kita untuk membahaskan tajuk yang kedua, iaitu konsep pengubatan Islam. Konsep pengubatan Islam sebenarnya amat luas. Pelbagai penyakit jasmani ataupun rohani seperti yang saya nyatakan tadi boleh dirawat melalui kaedah pengubatan Islam ini. Kaedah ini termasuklah menggunakan doa-doa tertentu yang diambil daripada Al-Quran dan Al-Hadis serta amalan-amalan salafus soleh dan menggunakan bahan-bahan tertentu yang dihalalkan oleh syarak. Firman Allah SWT di dalam ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 82 berbunyi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Yang kira maksudnya, dan kami menurunkan daripada Al-Quran menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan kepada kita sekali lagi bahawa ilmu pengubatan Islam ini merupakan ilmu yang diturunkan oleh Allah SWT, merupakan wahyu ilahi, kalam Allah ataupun kata-kata Allah yang diturunkan kepada umat manusia sejagat. Di sinilah kita dapat melihat betapa maha pengasih dan maha penyayangnya Allah SWT, kerana Dia bukan sahaja menciptakan kita, menciptakan segala makhluk lain, malah Allah SWT menyediakan suatu tools ataupun alat penyembuhan kepada kita. Bukan sahaja digunakan oleh manusia, malah boleh digunakan manusia terhadap benda-benda lain, terhadap haiwan-haiwan lain. Dan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80, Tuan Guru juga ada menggariskan di sini firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, wa iza maritu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka Dialah Allah yang menyembuhkan aku. Ini tuan-puan boleh rujuk di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80. Dan hakikatnya kepada kita di sini ialah konsep pengubatan Islam ini menunjukkan kepada kita bahawa hakikat kebesaran Allah SWT yang menurunkan penyakit, maka Allah jua yang berkuasa menyembuhkan penyakit. Asalkan kita berikhtiar, berdoa tanpa putus asa, sabar dan redha di atas ketentuan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita melalui penyakit tersebut. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga ada menyebutkan, tadawau ibadallah fa inna Allah lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa'an illa da'an wahidan al-haram. Berubatlah, kata Nabi, wahai sekalian hamba Allah, kerana Allah tidak menciptakan penyakit kecuali diciptakan juga bersamanya ubat, melainkan penyakit tua. Semua orang akan merasai tua, maka Allah SWT tidak menyediakan ubat untuk siapa yang si maut tua. Semua kita akan melalui tua dan semua kita akan melepasi jangka hayat sehingga kita ditakdirkan mati, sama ada melalui penyakit, melalui umur tua dan sebagainya. Jadi saudara dan saudari sekalian, sebenarnya kita berpindah pula kepada satu lagi pendedahan yang disebutkan oleh Tuan Guru di dalam buku ini, iaitu sebenarnya ramai muhaddisin ataupun ahli-ahli hadis mengumpulkan segala amalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan ilmu pengubatan Islam ini. Di dalam penulisan-penulisan para ulama tersebut yang sempat saya kumpulkan melalui buku ini, dikhususkan tajuk penulisan mereka sebagai kitab Tibbun Nabawi, ataupun ilmu rawatan Nabi, ataupun ilmu pengubatan Islam. Di antara ulama-ulama
muhaddis yang telah membuat penulisan berkenaan dengan buku ini, iaitu Abu Bakar As-Sunni, wafat ataupun meninggal pada tahun 364 Hijrah. Abu Nuaim Al-Asbahani 430 Hijrah. Jalaluddin As-Suyuti 911 Hijrah. Ali Abdul Karim Al-Hamawi 720 Hijrah. Dan Syamsuddin Az-Zahabi 748 Hijrah. Inilah ulama-ulama yang telah mengumpul hadis-hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan ilmu-ilmu pengubatan Islam. Sebab itulah kita melihat banyak viral-viral berkenaan dengan ilmu-ilmu pengubatan Islam ini. Tetapi kita berharap viral seperti jangan mandi malam, jangan mandi tengah malam, ataupun jangan mandi air panas, ataupun jangan minum ais ketika matahari terik dan sebagainya. Ini merupakan viral-viral yang tidak asing lagi. Malah ada di antara viral ini betul dan lebih banyak salah. Tapi yang penting kita hendaklah merujuk kepada mereka yang mahir dengan ilmu-ilmu pengubatan Islam ini supaya kita tidak keliru. Okey. Dan apa yang juga yang diingatkan di dalam buku ini ialah seseorang pengamal ilmu pengubatan Islam perlu menjaga dan menambah keimanan mereka. Kerana mereka ini adalah bertunjangkan ayat Al-Quran, doa, memohon kepada Allah SWT. Jika mereka ini berada di dalam maksiat, sudah tentu doa mereka, permintaan mereka ada hijab di sisi Allah. Jadi, untuk menjadi pengamal ilmu ini, mereka perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat seseorang pengamal itu mengamalkan ilmu pengubatan Islam, tetapi kelakuan, disiplin, kehidupan seharian bercanggah dengan seorang pengamal pengubatan Islam yang sepatutnya, maka tuan-tuan dan puan-puan, beliau boleh diragui. Hati-hati dengan orang-orang seumpama ini. Dan tajuk yang seterusnya ialah sumber rujukan pengubatan Islam yang diceritakan di dalam buku ini. Seperti yang disebutkan tadi, tidak lain dan tidak bukan sumber ilmu pengubatan Islam ini ialah pertamanya Al-Quran melalui 33 ayat manzil yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, daripada surah Al-Fatihah sehinggalah kepada surah An-Nas. Ada beberapa potongan-potongan ayat tertentu. Pernah berlaku pada zaman sahabat Rasulullah SAW, ketika mana sahabat ini melalui padang pasir dan melalui satu kaum Arab Badawi, di mana ketua kaumnya telah digigit oleh binatang berbisa. Mereka tidak tahu bagaimana untuk merawat racun bisa binatang tersebut. Maka salah seorang daripada sahabat Rasulullah SAW ini telah menawarkan bantuan dan membacakan membacakan surah Al-Fatihah sahaja. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Mazi tadi, surah Al-Fatihah merupakan ummul kitab. Dibacakan pada air tersebut, diberi minum kepada ketua kabilah tersebut, lalu penyakit gigitan racun berbisa tadi hilang dan beliau sembuh. Oleh kerana terlalu gembiranya ketua kaum kabilah itu, maka dia menghadiahkan beberapa ekor kambing kepada sahabat Nabi ini. Dan apabila sahabat Nabi ini kembali kepada Rasulullah, maka beliau pun menceritakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, dengan apa engkau mengobati? Dengan surah Al-Fatihah. Lebih kurang macam ialah bahasa kita Sarawak. Dengan surah Fatihah saja ya Rasulullah. Okey, betul kata Rasulullah. Kemudian beri aku seekor kambing ya, kata Rasulullah. Mungkin apabila diberikan kepada Rasulullah seekor kambing akan menambahkan keberkatan kepada Arab Badawi yang menghadiahkan kambing itu tadi. Dan alhamdulillah, ini juga menunjukkan kepada kita bahawa tidak salah kepada seseorang pengamal ilmu pengubatan Islam itu menerima hadiah
menerima hadiah daripada pasien ataupun pesakit yang dirawati, seperti mana ditunjukkan oleh hadis Rasulullah SAW itu tadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, dalam hadis Rasulullah SAW juga ada menyebutkan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnatu nabiyhi. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara di mana kamu tidak akan sesat selama mana kamu berpegang teguh kepada keduanya, iaitu kitab Al-Quran dan sunnah nabinya. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Malik. Dan Nabi SAW ada bersabda, khairun nas qarni summal lazina yalunahum summal lazina yalunahum. Dalam hadis ini Rasulullah SAW juga ada menyatakan bahawa sebaik-baik kurun ialah kurunku, di mana di zaman Rasulullah SAW sendiri masih hidup bersama sahabatnya. Kemudian selepas itu, maknanya selepas baginda wafat, maka kurun yang kedua iaitu kurun yang hidupnya sahabat-sahabat Nabi. Selepas itu, selepas sahabat-sahabat Nabi ini meninggal dunia, maka kurun yang selepasnya lagi, iaitu kurun tabi'in. Ini menunjukkan bahawa 300 tahun ini ataupun 3 kurun ini adalah merupakan kurun yang terbaik di mana amalan yang dilakukan oleh umat Islam yang kita kenali sebagai sahabat Nabi dan para tabi'in mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Allah SWT dan apa yang disuruh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada melalui kitab Al-Quran ataupun hadisnya yang telah ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dinyatakan juga di dalam hadis tadi, iaitu hendaklah kita berpegang kepada kedua-dua peninggalan Rasulullah SAW itu, iaitu Al-Quran. Di mana Al-Quran ini bukan kitab ciptaan manusia, bukan kitab yang dikarang oleh Nabi dan para sahabat, tetapi kitab yang diturunkan oleh Allah SWT melalui perantaraan malaikat Jibril, merupakan kata-kata Allah yang sudah tentu ada barakah, ada fadilat, dan inilah yang dijadikan sumber di dalam rawatan dan pengubatan Islam itu sendiri. Dan Allah SWT juga ada menyebutkan di dalam firman-Nya, orang-orang yang tidak mahu mengubat melalui pengubatan Islam ini adalah mereka yang tidak mahu berdoa, tidak mahu meminta kepada Allah SWT. Disebutkan di dalam firman Allah, وَقَالَ رَبُّكُمْ مُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Kata Allah SWT, dan Tuhanmu berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمْ مُدْعُونِي, dan berdoalah kepadaku, nescaya akan aku perkenankan doa kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, takbur dari meminta kepadaku, kata Allah, mereka akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan yang amat hina. Surah Al-Mu'minun ayat 60. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas ini. Okey, kita lanjutkan lagi dengan tajuk yang seterusnya di dalam bab 1 tajuk pengubatan Islam ini ialah hidayah daripada Al-Quran. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, Al-Quran merupakan asas di dalam ilmu rawatan pengubatan Islam ini. Di mana Al-Quran juga adalah sumber hidayah yang terkandung di dalamnya semua perkara. Dan Al-Quran
merupakan wahyu Allah yang sesuai pada semua zaman, pada semua tempat, pada semua keadaan dan pada semua masa. Kerana Al-Quran ini adalah kalamullah, kata-kata Allah, firman Allah, dustur. Ia sesuai digunakan di dalam kehidupan. Ia sesuai digunakan di dalam amalan-amalan ibadah seharian. Ia sesuai digunakan di dalam ilmu pentadbiran, ilmu kenegaraan, perhubungan antarabangsa, perhubungan manusia dan sebagainya. Malah suatu ilmu yang kita tidak perasan selama ini. Al-Quran juga adalah sumber rawatan kepada segala penyakit fizikal, penyakit jasmani dan penyakit rohani. Dan di dalam surah Al-Baqarah, di dalam ayat yang kedua dinyatakan oleh Allah SWT seperti mana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Yang maksudnya zalikal kitab, itulah kitab Al-Quran, la raiba fih, yang tiada keraguan padanya, sebagai petunjuk, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. So, di dalam ilmu pengubatan Islam, Al-Quran yang merupakan salah satu daripada sumber dan ilmu pengubatan Islam itu sendiri sebagai salah satu daripada wasilah untuk mencapai hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang memandu, yang memimpin seseorang kepada kehidupan yang betul supaya akal menjadi sehat, tubuh badan jasmani menjadi sehat. Maka pengubatan Islam ini telah ataupun boleh membawa kepada satu cabang hidayah yang dianugerahkan oleh Allah melalui Al-Quran itu sendiri. Dan tajuk yang seterusnya dibahaskan di dalam buku ini ialah setiap penyakit pasti ada ubatnya. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, setiap penyakit pasti ada ubatnya. Ini telah diberitahu oleh Rasulullah SAW melalui hadis baginda yang telah diriwayatkan oleh Usamah bin Syariq radhiyallahu anhu, yang saya bacakan maksudnya, iaitu berubatlah kalian, tadawau ya ibadallah, kata Rasulullah. Tadawau, berubatlah kalian wahai hamba Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan penyakit kecuali diciptakan bersamanya ubat, melainkan penyakit tua. Ini saya sudah nyatakan sebelum ini. Sakit tua ajak saya ada ubat. Semua kita akan melalui tua. Daripada kulit terit menjadi kulit kendur, daripada badan sehat, badan cergas, kuat, macho jadi lemah lembek. Ibarat ditulak makin jari, apabila kita dah lembek ia pun rebah apabila kita dah mencapai umur tua. Dan sabda Rasulullah SAW lagi yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, setiap penyakit itu ada ubatnya. Maka apabila dijumpai ubat kepada suatu penyakit, nescaya disembuhkan dengan izin Allah. Mun Allah sing izin si dapat juga. Tetapi mun penyakit dia dah bertemu dengan ubatnya melalui penyelidikan dan sebagainya di dalam rawatan alopati yang kita lihat, mun penyakit darah tinggi apa pil yang dimakan, mun kencing manis apa rawatan yang sesuai. Ia adalah melalui usaha-usaha ikhtiar manusia sebelum kita. Dan dia juga mun ada sakit TB, sakit denggi, kolera dan sebagainya, ada ubat yang telah dicipta oleh manusia melalui galakan-galakan yang telah disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, disebut oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Di mana kita disuruh berikhtiar. Kita boleh nandah diri kita berpenyakit. Bila kita nandah diri kita berpenyakit, dalam keadaan kita redha juga lagi, maka kita dimurkai oleh Allah SWT. Dan Allah juga ada menyatakan di dalam firman-Nya tadi,
iaitu Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit kecuali diturunkan bersamanya ubat. So, di dalam buku tu juga ada disebutkan oleh Tuan Guru, lalu bahasa Sarawak saya, disebutkan juga oleh almarhum Tuan Guru bahawa salah satu daripada wasilah untuk kita membuat rawatan di dalam pengubatan Islam itu, di samping kita boleh membaca pesakit yang pun, meru'yah penyakit yang pun, kita juga boleh merawat melalui medium air. Disebutkan oleh Tuan Guru, air dia bukan air masak, bukan air kopi, bukan air teh, bukan air mati, tetapi air yang hidup. Kerana air yang hidup tu, molekul-molekul di dalam air yang hidup. Saya adanya dia slide, mudah-mudahan kalau ada ditunjukkan juga di dalam FB. Di mana apabila air yang didoakan, dibacakan doa, menjadi penawar di dalam proses rawatan tersebut. Menjadi wasilah, perantara, medium. Jadi rawatan yang dikuatkan dengan doa, dengan kekuatan zikir, apatah lagi orang yang dirawat kita ya, dan di samping orang yang merawatnya melakukan zikir, solat hajat dan sebagainya, maka Allah insya-Allah akan makbulkan doanya. Sebab itu adalah merupakan tata cara berdoa. Kita hendaklah berdoa dengan kesungguhan hati, kita hendaklah berdoa dengan perasaan, penuh perasaan, di samping telah berusaha. Misal kata kita ngidap kencing manis, misal lah. Tu saya ada kena mengena dengan hidup yang mati. Dinasihat oleh doktor, jangan makan benda manis, jangan makan karbohidrat, kenanya akan bertukar menjadi glukosa. Glukosa yang manis menyebabkan gula di dalam darah kita dan menyebabkan buah pinggang kita dapat menapis dan merembeskan insulin dan sebagainya. So kita langgar juga larangan doktor ya. Dalam masa yang sama kita langgar, kita berdoa. Ya dah salah. Sebab Allah SWT melalui hadis Rasulnya juga ada menyebutkan supaya kita berusaha tinggalkan sesuatu yang dilarang, amalkan sesuatu yang baik, di samping kita doa dan tawakal kepada Allah SWT. Dan di dalam buku ya juga, pengantar pengubatan Islam juga ada dinyatakan oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu. Nabi juga ada madah. Nak nama Quran tu lebih-lebih lagi Yasin, hendaklah dibaca kepada saudara-saudara kamu, orang Islam lah, saudara-saudara kita, yang nazak ataupun yang telah mati. Baca Yasin. Okey? Kerana apabila kita membacakan Yasin seperti mana sabda Nabi tadi, bacalah kamu surah Yasin kepada orang yang nazak atau yang telah mati, ia akan menyelamatkan, akan memudahkan roh keluar daripada badannya. Malah pun belum cukup ajal pesakit tersebut, apabila kita bacakan Quran, kita bacakan Yasin, insya-Allah ramai di antara pesakit yang saya dengar sembuh apabila dibacakan Quran. Mungkin ada gangguan lain di dalam badannya yang menghalangnya daripada menjalani kehidupan yang sehat, menjalani kehidupan dengan amal ibadah yang sempurna dan sebagainya. Sebab itu apabila dibacakan Al-Quran, makhluk-makhluk pengganggu ini tadi, makhluk-makhluk perosak tubuh badan gini akan keluar. Jadi belum cukup ajal, dia akan hidup dalam keadaan sihat dan sempurna, insya-Allah. Jadi saudara dan saudari, para pendengar yang saya kasihi sekalian, perlu juga dinyatakan, di dalam buku tu ada dinyatakan, iaitu berbeza sebenarnya kesan bacaan ayat Al-Quran yang dilakukan oleh orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Jadi saudara-saudari, hendaklah yakin, selagi kita tu mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita adalah orang yang beriman. Jangan madak, kita tu si beriman, semayang celam-celup. Ya, nang benar, tapi usaha supaya semayang jangan celam-celup. Okey? Selagi kita mengucap syahadatain, kita adalah orang yang beriman. Jadi,
kesan bacaan ayat Al-Quran daripada kita sebagai orang Islam yang mengaku Allah itu satu, yang mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruhnya, berbeza dengan kesan bacaan oleh orang yang selain daripada itu. Saya semua sebut, faham. Dan menurut kajian daripada Dr. Masaru Imoto, seorang doktor daripada Jepun, yang menyebutkan bahawa beliau telah menjalankan kajian terhadap 9 jenis air, di mana setiap 9 jenis air ini dibacakan ayat Al-Quran salah satu daripadanya. Dan yang lain-lainnya ada air yang diperdengarkan lagu rock and roll, lagu lama lah, zaman saya rock and roll. Ada lagu-lagu lain lah yang bukan ayat-ayat suci Al-Quran. Ada yang diambil daripada sungai, alam semula jadi. Ada yang diambil daripada laut. Ada yang diambil daripada yang diperdengarkan dengan kata-kata maki hamun dan sebagainya. Semua ayat ini dikaji, dan apabila dilihat di dalam mikroskop, dilihat bahawa molekul air yang dibacakan dengan ayat Al-Quran itu begitu cantik sekali. Mungkin boleh saya katakan sebagai macam diamond. Macam diamond, molekul diamond. Jadi, apabila susunannya cantik, maka si mustahil apabilanya masuk di dalam tubuh badan kita dengan molekul yang cantiknya akan dapat mengalahkan molekul-molekul lain yang negatif. Ini maknanya di sini kajian Dr. Masaru Imoto ini menunjukkan bahawa air terkesan dengan bacaan ayat Al-Quran. Ini gambaran daripada 9 jenis air yang diperdengarkan dengan macam-macam bunyi tadi. Okey, saudara dan saudari sekalian, di dalam buku ini juga dinyatakan bagaimana untuk mendapatkan rawatan. Bukan bagaimana, maknanya kita digalakkan untuk mendapatkan rawatan apabila sakit. Kita akan sambung sebentar lagi. Okey, seterusnya kita melihat satu lagi kupasan yang telah dibuat oleh almarhum Tuan Guru Datuk Harundin di dalam buku pengubatan ini, supaya kita berusaha untuk mendapatkan rawatan. Okey. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Usamah bin Syari radhiyallahu anhu mafhumnya. Ketika sahabat bertanya, adakah kami boleh berubat ataupun boleh mendapatkan rawatan ya Rasulullah? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, berubatlah kamu kerana sesungguhnya Allah tidak menjadikan sesuatu penyakit melainkan menjadikan ubat baginya, kecuali satu penyakit yang saya sebutkan tadi lah, iaitu tua. Jadi ini merupakan anjuran Rasulullah SAW supaya kita berusaha untuk sembuh. Okey. Dan sabda Rasulullah SAW lagi, sesungguhnya Allah SWT kasih kepada seseorang apabila dia bekerja dan berusaha untuk melakukan sesuatu pekerjaan amalan dengan bersungguh-sungguh. Ini disebutkan oleh Rasulullah, iza amala ayyutqinah. Apabila dia bekerja dengan tekun, dia bekerja dengan bersungguh-sungguh. Sungguhnya Allah suka, Rasulullah pun suka. Seterusnya kita bicara juga tentang konsep penyembuhan penyakit ini. Tidak lain dan tidak bukan disebutkan oleh almarhum Tuan Guru di dalam buku ini, iaitu penyembuhan sesuatu penyakit hanya merujuk kepada Allah SWT saja. Manakala segala rawatan, segala ubat-ubatan adalah wasilah, medium. Okey? Memang sifatnya menyembuhkan tetapi dengan izin Allah. Begitu juga api, sifatnya panas. Tetapi kalau Allah SWT kata, kuni bardaun wa salaman ala Ibrahim, maka api itu sejuk ketika Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api. Itu semua dengan takdir, dengan dengan keizinan Allah SWT.
Dan di dalam konsep penyembuhan ini juga kita sebenarnya dianjurkan untuk berikhtiar, bersungguh-sungguh dengan kesabaran, dengan keredaan, dengan bersangka baik kepada Allah yang menurunkan penyakit, yang menganugerahkan penyakit sebagai satu kafarah penebus dosa kepada kita. Dan doa dan ubat yang dihasilkan itu seperti yang saya sebutkan tadi adalah wasilah. Firman Allah SWT di dalam surah Asy-Syu'ara iaitu wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Dan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah SWT sebagai pencipta, maha pencipta alam. Dia mencipta sebesar-besar perkara, iaitu alam semesta, sehingga sehalus-halus benda. Kalau mungkin boleh kita takrifkan benda ini halus sebagai nano ke, bakteria ke dan sebagainya. Semuanya adalah ciptaan Allah di bawah kekuasaan Allah SWT. Jadi sudah tentu amat mudah bagi Allah untuk memerintahkan benda ini, untuk menaturalkan benda ini, menjadikan seseorang itu sembuh dari penyakitnya. Dan perlu dinyatakan juga di dalam tajuk buku almarhum Tuan Guru, iaitu penyakit ini sebagai ujian daripada Allah SWT. Penyakit atau masalah yang menimpa kita ini, jangan kita anggap ia sebagai suatu bencana semata-mata. Kalau kita berfikiran positif, hendaklah kita fokuskan kepada satu, iaitu ianya adalah ujian, ianya adalah anugerah. Mungkin ada kebaikan di sebalik sakit yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kemudian ini terbukti di dalam seperti yang saya sebutkan di kisah Nabi Ayub alaihissalam yang telah dikurniakan, diuji oleh Allah SWT dengan penyakit kudis di seluruh tubuh badannya. Daripada seorang yang tampan, segak, kaya raya, beristeri, mempunyai anak yang telah dewasa, beliau tinggal sebatang kara kerana ujian penyakit ini. Satu-satu diuji oleh Allah. Sehingga isteri beliau sendiri pun meninggalkan beliau. Okey. Tetapi dengan berkat rintihan, rintihannya kepada Allah SWT, seperti mana di dalam surah Al-Ankabut ayat 2, dinyatakan oleh Allah SWT, dan jagalah diri kamu dari bala bencana yang bukan saja akan menimpa orang yang zalim di antara kamu secara khusus. Ini merujuk kepada konteks musibah yang diturunkan oleh Allah, yang dilakukan oleh orang yang membuat maksiat. Ini bukan merujuk kepada Nabi Ayub tadi. Kembali saya kepada penceritaan kisah Nabi Ayub tadi, iaitu di mana Nabi Ayub ini merintih di dalam doanya, menyatakan bahawa, dan sebutkanlah peristiwa Ayub, kata Allah SWT, ketika dia merintih kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedang engkau sahaja yang amat mengasihani daripada segala yang mengasihani. Ini kata Nabi Ayub kepada Allah dalam rintihannya. Dia sebenarnya malu untuk berdoa. Dia tidak pernah meminta kepada Allah untuk disembuhkan penyakitnya. Tetapi melalui rintihannya Allah SWT telah menganugerahkan kesembuhan. Sebab itulah doa dalam surah Al-Anbiya ini ayat 83 dijadikan salah satu daripada ayat-ayat ru'yah, ayat-ayat manzil, ayat-ayat pengubatan Islam yang mujarab apabila seseorang ditimpa penyakit. Kerana doa ini dirakamkan oleh Allah daripada kata-kata Nabi Ayub, ditransfer kepada firman Allah di dalam Al-Quran. Maka sembuhlah Nabi Ayub, walaupun kekayaan, anak-anak telah meninggal, tapi isterinya telah kembali kepadanya semula dan mereka hidup dalam keadaan aman bahagia. Jadi saya rasa cukup sampai di sini dahulu. Mungkin boleh saya katakan sebagai bedah buku kepada siri pengubatan Islam yang kita
bincangkan pada petang ini. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan dan kekurangan itu daripada saya selaku hambanya yang lemah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.